Hai Angelina Angel. Hai Cynthia. Happy watching. Okay, rasanya kita sudah boleh meneruskan sesi live kita pada petang hari ini. Okay, terutama sekali saya ingin mengucapkan selamat petang. Salam sejahtera, salam tabah dan salam cekal kepada kalian semua kerana kita cekal dalam menempuhi sepanjang tempoh PKP kita ini. Sekarang kita sudah masuk dalam fasa PKP yang keempat. Okay? Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sudah merasa bosan ataupun sentiasa dalam keadaan yang sehat. Okay? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat senantiasa. Okay, dan juga saya sangat berbesar hati dapat bersama dengan rakan-rakan FB semua serta my family member yang tengah menyaksikan live kita pada petang hari ini. Saya juga bersyukur kerana kita dapat bertemu dan bersua muka melalui platform yang sangat canggih ini. Okay, walaupun kita berjauhan, malahan kita dapat didekatkan bersama-sama pada petang hari ini melalui platform media sosial iaitu melalui Facebook Live. Okay, seolah-olah kalian berada di sisi saya sekarang ini. Bak kata pepatah yang jauh didekatkan ataupun walaupun berjauhan namun kau tetap di hatiku. Okay, itu adalah merupakan pepatah. Okay. Berbalik kepada topik perkongsian saya pada petang hari ini adalah bertajuk 10 tip elak bosan di rumah semasa tempoh PKP. Hai Chris Baun. Hai Catherine Naim. Okay. Yang pertama adalah tip yang pertama adalah memasak bersama keluarga iaitu anak-anak kita. Okay, yang ada anak lelaki pun kita boleh ajak bersama agar mereka pun juga boleh belajar cara memasak. Kita boleh belajar menu yang baru, contohnya memasak lauk ataupun kuih muih. Okay, contohnya diri saya sendiri sebelum PKP saya akui saya juga belum pernah mencoba untuk buat kuih muih. Tetapi masa cuti inilah okay, saya berpeluang untuk belajar kemahiran yang baru. Apabila kita melihat hasilnya jadi, maka kita akan seronok. Secara langsung, ianya dapat meningkatkan motivasi diri kita. Okay? Selain itu, ia dapat meningkatkan kemahiran kepada ibu-ibu. Ia juga dapat melatihkan dan mengajar anak-anak kita cara untuk memasak. Okay? Boleh dikatakan ia boleh memberikan kesan yang baik kepada anak-anak kita juga. Setelah kita happy memasak, kita pun happy pula makan hasilnya bersama-sama dengan keluarga kita. Okay? Ini adalah tip yang pertama iaitu memasak bersama keluarga, iaitu bersama anak-anak kita. Kalau kita sama-sama memasak, tentunya tidak ada rasa bosan sudah. Okay? Dan tip yang kedua pula adalah mengemas rumah bersama dengan anak-anak. Seperti menyapu lantai, mengemop, membersih rumah, pinggan mangkuk dan sebagainya. Mungkin sebelum PKP, pada biasanya aktiviti ini kita lakukan seorang diri saja. Tetapi inilah masanya kita boleh mendidik anak-anak kita di rumah. Okay? Jadi tidak ada lagi istilah ibu-ibu mengeluh rasa letih, rasa rasa keletihan selepas melakukan rumah sebab anak-anak kita sudah terlatih, sudah dididik semasa tempoh PKP ini. Okay? Jadi mereka sudah tahu membantu kita untuk mengemas rumah. Ini adalah tip yang kedua, mengemas rumah bersama dengan anak-anak. Dan tip yang ketiga pula adalah aktiviti berkebun. Okay, siapa yang suka berkebun di sini? Seperti mana yang kita lihat di dalam FB wall kita, di mana ramai rakan-rakan yang mengepost hasil daripada tanaman mereka. Okay, ini adalah merupakan aktiviti yang baik. Seperti kita menanam bunga,
kita juga menanam sayur-sayur. Okey. Di mana aktiviti ini adalah kita meluangkan masa untuk keluar dari rumah, melakukan aktiviti seperti ini. Okey. Kalau kita hanya duduk 24 jam saja duduk di rumah, pastinya kita akan rasa bosan. Oleh itu, kita perlu keluarlah dari rumah melakukan aktiviti seperti ini. Okey. Hai Auntie Mustang, hai Beatrice Imor, happy watching. Okey. Ini adalah tip yang ketiga, aktiviti berkebun. Okey, kalau kita melakukan aktiviti berkebun ini juga, ianya banyak memberikan manfaat juga kepada kita. Di mana kalau kita tanam bunga, ia boleh mencantikkan suasana ataupun keadaan rumah kita. Selain itu, ia boleh mencantikkan, ia juga sebagai terapi mata dan terapi minda kita. Okey, dan yang kedua pula, tanaman sayur ini hasilnya kita boleh ambil dan kita boleh masak. Secara tidak langsung, ia juga boleh menjimatkan duit kita untuk spend, untuk beli sayur. Okey, dan yang ketiga pula adalah keluarkan peluh. Okey, di mana dengan mengadakan aktiviti berkebun ini, ianya sudah boleh menggantikan aktiviti exercise kita, di mana sebelum ini kita tiap-tiap minggu menghadiri kelas kelas Zumba kan. Seperti kami juga ada kelas tersendiri, di mana kami menghadiri kelas kami dalam seminggu 2 kali. Memang akan mengeluarkan peluh, tetapi time kita bercuti ini kita tak dapat keluar, kita tak dapat mengadakan aktiviti harian seperti biasa. Maka dengan melakukan aktiviti berkebun ini juga, ia dapat mengeluarkan peluh kita. Okay? Dan secara tidak langsung, ia boleh memberikan kesan yang baik untuk kesihatan kita juga. Okay, itu adalah tip kita yang ketiga, iaitu aktiviti berkebun. Manakala tips yang keempat, iaitu buat decoration ataupun ubah suai perabot dalam rumah. Hai Josephine, hai Datuk Josephine, hai Sedia, hai Pawida Lili. Okey, tip yang keempat tadi adalah ubah suai perabot dalam rumah. Contohnya di ruang tamu kita, bilik tidur, di dapur, bilik mandi ataupun di luar rumah ataupun store. Kalau kita lakukan aktiviti ini, pasti kita akan sibuk. Contohnya, kalau kita buat mengemas dalam satu hari, pasti ianya tidak cukup masa. Contohnya diri saya sendiri ya, di mana masa saya mengemaskan store, satu hari tak cukup. Malahan mengambil masa yang 3 hari baru cukup untuk saya menghabiskan mengemaskan store saya tu. Hai Datuk Josephine, cantik you, thank you. Lama kita tak berjumpa ya. Okay. Dan kalau kita sibuk seperti ini, pasti istilah perkataan bosan tidak akan ada ataupun tidak akan keluar daripada mulut kita. Okay. Apabila kita melihat hasil decoration kita kelihatan cantik, tentu akan mengembirakan kita dan juga ia akan meningkatkan new mood. Okay? New mood di dalam rumah kita juga. Dan yang kelima adalah masuk kelas online. Okay, seperti mana yang kita tahu sekarang ini adalah zaman online. Hai Carol Ruran, hai Bong, happy watching. Jangan lupa tekan like dan tekan love and share supaya kawan-kawan kita di luar, rakan-rakan kita di luar mendapat manfaat daripada sharing kita pada petang hari ini. Thank you. Okay, tip kita yang kelima tadi adalah masuk kelas online. Okay, sekarang adalah zaman online. Sebelum PKP adalah merupakan zaman offline. Setelah kita masuk new forma baru ini adalah zaman online. Mahu tidak mahu kita perlu harus belajar ilmu online. Okay? Agar ianya sejajar dengan perubahan semasa.
Semasa PKP ini juga banyak kelas online yang diadakan, yang dianjurkan. Oleh itu, kalau kita memberi peluang kepada diri kita untuk mengikuti kelas ini, pasti dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran, dan ia juga boleh memenuhi masa kita yang terluang. Pasti dapat mengelakkan rasa bosan kita untuk duduk di rumah. Hai Amy, hai Gloria, hai Datin. Okey, dan tip yang keenam pula adalah ajak anak-anak main make up, solekan. Okey. Bukan hanya sekadar main-main saja, di mana ia juga memberi kesan yang baik juga kepada anak-anak kita. Kita ajar mereka cara-cara make up, dan kesan yang baik adalah ia boleh meningkatkan kemahiran mereka di dalam ilmu solekan, dan ia juga boleh meningkatkan penampilan diri mereka, terutama sekali kepada remaja yang meningkat dewasa, di mana mereka perlu belajar bagaimana cara untuk menghias diri. Okay? Juga dapat meningkatkan keyakinan diri terhadap mereka. Itu adalah tip yang keenam. Manakala tip yang ketujuh pula adalah bermain games bersama anak-anak. Okay, contohnya games Monopoly. Apa lagi ya? Okay, semasa PKP, pasti anak-anak rasa bosan untuk duduk di rumah sebab tidak dapat berjumpa dan bermain-main dengan kawan-kawan mereka. Okay, kita lakukan aktiviti ini bersama-sama dengan anak-anak kita agar dapat menceriakan lagi keadaan dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan antara keluarga kita. Ini adalah tip yang ketujuh, iaitu bermain games bersama dengan anak-anak kita. Okay. Hai Aunty Masni. Hai Thomas. Hai Felicia Morris. Happy watching. Okey, sekarang kita masuk dalam tip yang ke-8, iaitu layari movie bersama keluarga. Seperti mana yang kita tahu bahawa sinema pun sudah tutup semasa PKP. Kita pun tak boleh keluar untuk menonton bersama keluarga kita. Maka ini adalah masa kita boleh menonton bersama-sama dengan keluarga di rumah. Okey? Kita boleh, seperti mana yang kita tahu bahawa sekarang Astro bagi free channel bahagian movie. Okay, banyak lagi channel yang boleh kita tonton. Boleh dikatakan kita boleh menonton TV baik daripada pagi sehinggalah larut malam. Okay, kita boleh duduk menonton bersama-sama dengan keluarga kita. Ini adalah tip yang ke-8. Manakala tip yang ke-9 adalah baca buku motivasi ataupun dengar talk mengenai motivasi. Sepanjang PKP ini, beberapa agensi juga, baik seperti Mara, Inscan, banyak mengadakan FB Live setiap hari, iaitu mengenai motivasi. Dengan mengikuti semua ini, ianya boleh membuat kita agar cekal dan tabah dalam menghadapi apa jua masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengikuti ataupun membaca buku-buku motivasi dan mendengar motivasi, pastinya ia akan membuat kita tidak ada rasa bosan. Ianya boleh meluangkan masa kita yang banyak terluang duduk di rumah. Okay? Dan yang ke-10 pula, tip ke-10 yang terakhir adalah, dan yang terpenting juga, okay? jangan ketinggalan, iaitu jangan lupa time PKP ini kita kena banyakkan berselfie ataupun rakam video. Okay? Selain daripada ianya sebagai kenangan kita, ia juga sebagai simpanan kenangan abadi kita melalui tempoh dikurung selama sebulan duduk di rumah. Okay, boleh dikatakan ini adalah merupakan peristiwa ataupun kejadian yang pertama kali dalam hidup kita. Okay, jadi saya rasa aktiviti berselfie ini tidak membosankan, terutama sekali
bagi kaum para wanita kan, pasti memang suka berselfie. Oleh itu, banyak-banyakkanlah berselfie bersama dengan keluarga ataupun bersama-sama dengan kawan-kawan anda. Setuju tak dengan saya? Sebab aktiviti berselfie ini adalah sangat menyeronokkan juga kan. Banyak juga yang suka post-post dalam FB wall kita, okay? Di mana di sanalah kita tahu bagaimana aktiviti harian kita bersama. Okey. Baiklah rakan-rakan semua, itu adalah beberapa tips yang ingin saya kongsikan buat kalian semua pada petang hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kalian semua agar tidak merasa bosan untuk duduk di rumah dalam tempoh PKP kita, dalam tempoh PKP kita fasa yang keempat ini, di mana kita masih lagi ada beberapa hari untuk menunggu tempoh PKP kita tamat, iaitu pada 12 hari bulan Mei. Okey. Akhir sekali, pesanan daripada Carols, kekal cekal tabah dalam menunggu fasa pembebasan. Stay at home, stay safe, stay healthy. Salam sayang dari Carols buat kalian semua. Bye.